keluar hirisan tengkorak orang mati. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Back. Terima kasih semua sebab dah klik video ni. Bagi korang yang belum subscribe, please subscribe, tekan tombol merah tu. Jangan lupa tekan loncengnya sekali supaya korang akan dapat update bila aku upload video ke dalam channel aku. Dalam video kali ini aku akan kongsikan dengan korang seorang penyanyi yang cukup popular dan sangat terkenal di dalam dan di luar negara, iaitu Allahyarham Yang Hormat Datuk Sudirman Haji Arsyad, yang penuh dengan kemasyhuran dan pengakhiran yang misteri. Yang Hormat Datuk Sudirman Haji Arsyad atau dikenali juga dengan nama Sudirman telah memulakan kerjayanya sebagai seorang penyanyi apabila telah dinobatkan juara bintang RTM pada 11 Ogos 1976. Selain itu, beliau juga adalah satu-satunya pemegang gelaran penghibur nombor 1 Asia pada 19 Mac 1989 sebelum kehadiran Siti Nurhaliza. Di samping itu, terdapat juga gelaran yang lain untuk beliau seperti penghibur milik masyarakat, seniman rakyat dan Elvis Malaysia. Beliau juga mempunyai pelbagai kebolehan sebagai seorang penyanyi, penghibur, pengubah lagu, peguam, penulis, pengarang, pelukis kartun, usahawan dan pelakon. Sudirman pernah berlakon dalam drama yang bertajuk Kami. Sepanjang 16 tahun kerjayanya dalam bidang seni suara tanah air, Sudirman telah merakamkan 15 album studio, 52 album kompilasi dan puluhan lagu hitnya serta memenangi pelbagai anugerah tempatan dan antarabangsa. Sudirman meninggal dunia di kediaman kakaknya Datin Rozi Arsyad di Bangsa pada 22 Februari 1992 selepas 7 bulan bertarung dengan penyakit radang paru-paru. Pada 2009, iaitu 17 tahun selepas pemergian Sudirman, beliau telah dianugerahkan dengan gelaran Datuk oleh Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah, dan pengiktirafan diwakili oleh kakaknya. Sudirman dilahirkan pada hari Rabu 25 Mei 1954 di Temeloh, Pahang. Beliau merupakan anak kepada Hajah Romlah binti Dahlan dan Haji Arsyad bin Haji Hassan. Bapaknya mendapat ilham untuk menamakan beliau sebagai Sudirman sempena nama seorang pahlawan dari Indonesia, Sudirman, kerana mahukan anaknya menjadi seorang pahlawan yang hebat. Sudirman juga mesra disapa sebagai Diman oleh ahli keluarga dia. Ibu bapa Sudirman ni pernah menjual kain ela dan pakaian. Ibunya juga mengambil upah untuk membuat sulaman dan membuka kelas jahitan. Banyak peniaga di sekitar kawasan Pekan sering mengambil upah dari ibunya. Selain itu, ibunya juga seorang wanita yang aktif dalam arena politik sebagai ketua kaum ibu UMNO dan wakil rakyat pertama mewakili kawasan Triang. Ibu Sudirman telah meninggal dunia pada tahun 1959 pada usia 32 tahun. Ketika itu Sudirman baru berusia 5 tahun. Ibu Sudirman meninggal kerana mengidap penyakit kanser. Bapanya adalah pengurus syarikat bas Temeloh, juga seorang ahli politik UMNO sebagai timbalan yang di-Pertua Majlis Perbandaran di Temeloh, Pahang. Selepas kematian isterinya, bapanya pernah berkahwin dengan Mariam binti Muhammad yang berasal daripada kampung Dala, Lancang. Pasangan ini telah dikurniakan dengan 2 orang anak, iaitu Bahrum dan Maslina. Bapanya meninggal dunia pada tahun 1978 dan sempat melihat kejayaan Sudirman yang meningkat naik. Sudirman adalah anak bongsu daripada 7 orang adik-beradik. Sejak kecil, Sudirman sering menyanyi di mana saja. Di sekolah pula, beliau memasuki pertandingan bersyair, berpidato, berpantun, kuis dan terlibat dalam persembahan teater dan choir sekolah. Beliau memulakan persekolahannya di Sekolah Rendah Abu Bakar, Mentakap, Pahang daripada tahun 1963 hingga 1968. Sekolah Kebangsaan Jalan Bahagia di Temeloh, Pahang pada tahun 1969 hingga 1971 sehinggalah beliau menamatkan tingkatan 3, dan Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar, Kuantan, Pahang pada 1972 hingga 1975 sehingga beliau menamatkan tingkatan 6. Sebelum memasuki tingkatan 6,
beliau menjalankan kursus persediaan di Universiti Teknologi Mara, dahulunya dikenali sebagai Institut Teknologi Mara, Petaling Jaya. Beliau pernah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri, tetapi dia menolak tawaran itu. Pada tahun 1976, beliau melanjutkan pelajaran dalam Fakulti Undang-Undang di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Di sebalik kepadatan jadual dalam bidang seni, beliau dapat lagi membagikan masanya dengan baik di antara menyanyi dan kelas tutorialnya di Universiti Malaya. Pada tahun 1980, beliau telah menerima ijazah undang-undang dengan mendapat kepujian kelas ketiga. Pada tahun 1983 pula, Sudirman menjalani latihan guaman dan diiktiraf sebagai peguam pada 1984. Bagaimanapun, Sudirman meninggalkan bidang guaman kerana memilih bidang seni sebagai kerjayanya. Beliau mula mencipta namanya sebagai penyanyi apabila dia berjaya merebut gelaran Johan Bintang RTM peringkat akhir yang diadakan di Dewan Pefong, Melaka pada 11 Ogos 1976. Beliau mendendangkan lagu Seruling Bambu dan Big Spender in the Cabaret. Pada peringkat saringan awal, beliau memberi jawapan yang spontan seperti seluar pinjam apabila disoal oleh pengacara rancangan mengenai seluar yang mengelebih yang dipakainya. Para penonton menyukai caranya yang berterus terang. Beliau mendendangkan lagu Jali Jali, sebuah lagu klasik daripada Indonesia. Para penonton telah melihat dengan jelas sekali bahawa suaranya memang unik. Itu dia biografi Sudirman. Sekarang kita masuk chapter kehidupan peribadi dia. Selepas menamatkan pengajian di Universiti Malaya pada 14 Februari 1981, Sudirman menamatkan zaman bujangnya dengan berkahwin dengan kekasih pilihan hati yang dikenali sejak kecil lagi, iaitu Kamariah Jamaluddin, seorang gadis yang bekerja di Petronas. Para peminat menyambut berita itu dengan gembira. Bagaimanapun, perkahwinan itu cuma bertahan selama 3 tahun sahaja. Ia berakhir dengan perceraian pada 25 Mei 1984 kerana tidak wujud lagi persefahaman di antara mereka. Pasangan ini tidak mempunyai cahaya mata. Sahabat baik Sudirman, Nur Kumalasari, pernah berkata bahawa suasana malam di rumah Sudirman sangat sayu menjelang perpisahan antara mereka. Apabila cerai dilafazkan, mereka menangis. Air mata tidak dapat dibendung lagi, kata Nur Kumalasari yang menyaksikan sendiri perceraian dengan Kamariah Jamaluddin. Dalam majalah utusan filem dan fashion UFF, dalam kolum Masih Ku Ingat Lagi, Sudirman menulis dua perkara yang sangat memilukan hatinya. Pertama, kehilangan ibu pada usia yang sangat muda. Kedua, perkahwinannya yang gagal. Sudirman merakamkan kedukaannya menerusi lagunya Terasing dan Merisik Kabar. Malah beliau juga mencipta lagu Setiamu Tiada Lagi, dendangan Ibnu Reza. Setelah bercerai, Sudirman menumpukan seluruh tenaga kepada karyanya, termasuk melukis, menulis dan menubuhkan syarikatnya sendiri. Itu dia serba sedikit tentang kehidupan Sudirman, dan sekarang kita masuk ke next chapter. Sewaktu hayatnya, selama 10 tahun, Sudirman menjadi kolumnis ruangan teringat-ingat dalam majalah hiburan URTV, terbitan utusan Melayu. Beliau juga menjadi resident writer di kumpulan Karang Kraft. Tugasnya setiap hari ialah menulis dan melukis untuk majalah-majalah terbitan Karang Kraft waktu itu seperti Bacaria, Nona, Media Hiburan, Mingguan Kanak-Kanak dan Remaja. Idea itu adalah idenya sendiri, lukisannya sendiri. Malah beliau turut menulis di Mingguan Malaysia dan menjadi kolumnis di beberapa akhbar mingguan tempatan. Antaranya, dia pernah menemu ramah dan menulis riwayat hidup pahit getir perjuangan bekas timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Ghaffar bin Baba di dalam sebuah akhbar tabloid. Sudirman telah menceritakan kisah-kisah awal kehidupannya melalui buku kartun Sejarah Awal Sudirman yang diterbitkan oleh kumpulan Karang Kraft pada tahun 1991. Berbagai-bagai keterangan mengenai saya telah disiarkan di lipatan, majalah dan muka akhbar. Ada yang benar dan ada yang tidak. Adalah apabila orang kedua yang bercerita. Kadang-kadang ada yang terkurang dan ada juga yang terlebih, katanya. Tetapi buku ini cerita saya dan dari mata pena saya sendiri. Ceritanya tentu akan merantaikan diri saya, tetapi tidak apa, kerana cerita ini cerita benar tentang diri saya. Buku ini merangkumi hidup saya dari saat kelahiran saya sehingga Mei 1972, kata beliau. Lat, pelukis kartun tanah air yang terulung, merupakan sumber inspirasi beliau. Sekarang kita masuk bab penghibur nombor 1 Asia.
Pada 19 Mac 1989, Sudirman telah dinobatkan sebagai penghibur nombor 1 Asia di Asia Popular Music Award. Acara anugerah ini diadakan bersama-sama dengan Salem Music Award Festival yang berlangsung di Dewan Royal Albert, London. Beliau merupakan penyanyi yang pertama dari Malaysia yang pernah memenangi anugerah tersebut. Sudirman telah mengalahkan 8 peserta dari negara-negara Asia termasuklah Hong Kong, Filipina, Singapura, China, Taiwan, Jepun, Korea Selatan dan Thailand. Dalam pertandingan tersebut, beliau telah menyanyikan 2 buah lagu Inggeris yang bertajuk 1000 Million Smiles dan Send in the Clown dengan menggayakan aksi lucu ala-ala Charlie Chaplin yang cukup mempersonakan serta membolehkan beliau mengalahkan wakil-wakil dari negara lain yang lebih hebat popularitinya. Lagu 1000 Million Smile dirakamkan dalam bentuk single dan dipasarkan di Eropah. Proses rakaman lagu itu dibuat di studio Abbey Road, tempat rakaman album bagi penyanyi berpengaruh seperti The Beatles. Lagu ini dipilih sebagai lagu tema Malaysia semasa Hari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay, next. Antara konsert-konsert yang paling bersejarah dalam Malaysia adalah konsert Sudirman yang diadakan di Chowkit. Chowkit dipenuhi kira-kira 100,000 orang yang mahu menyaksikan persembahan Sudirman pada tahun 1986. Pada 15 April 1986, Sudirman menempa nama di dalam Malaysia Book of Records setelah mengadakan konsert gegasi percuma di Jalan Chowkit. Beliau telah berjaya memikat dan memukau hampir 100,000 warga kota untuk berpusu-pusu ke jalan tersebut. Lagu yang dinyanyikan oleh beliau ialah Chowkit Road, Chowkit Road, dan diakhiri dengan lagu patriotik sambil memakai bendera Malaysia. Jalan Chowkit pada era Sudirman adalah tempat untuk golongan marhain. Jalan Chowkit menjadi simbol untuk orang-orang kebanyakan yang juga peminat beliau. Maka konsert jalanan secara percuma adalah sebagai tanda terima kasih kepada para peminatnya yang tidak mampu menyaksikan persembahan beliau di hotel atau dewan untuk suatu konsert. Perkara ini juga telah memberitahu kita bahawa beliau bukan seorang yang materialistik. Sekarang kita masuk ke dalam bidang keusahawanan Sudirman. Sudirman pernah merubuhkan syarikat Sudirman Usaha Dagang Industri dan nama singkatannya ialah Sudi Sendirian Berhad dengan modal kira-kira 3 juta ringgit yang mengeluarkan minuman tin berkarbonat jenama Sudi. Kejayaannya dalam memasarkan Sudi telah mengangkat Sudirman sebagai pemenang anugerah pengusaha muda. Minuman Sudi telah mengambil 5% pasaran minuman berkarbonat dalam masa 6 bulan beroperasi dengan bantuan majalah bisnes dan program TV dari Australia ke Hong Kong mengiklankan minuman Sudi. Pada 9 Mac 1991, Sudirman telah mengadakan konsert di tapak Expo Air Keruh Melaka. Konsert percuma anjuran Sudi Sendirian Berhad dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Ekonomi Melaka bagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada orang ramai atas sambutan mereka terhadap minuman berjenama Sudi. Atas inisiatifnya, beliau telah membuka Sudi Shopee. Aku rasa Shopee tiru idea Sudirman kot. Sudi Shopee ni dibuka di Sungawang Plaza, Kuala Lumpur dengan menjual beraneka barangan yang berkaitan dengan penampilan bintang popular dan merchandising keluarannya sendiri, termasuk cermin mata hitam yang fleksibel. Syarikatnya juga merancang untuk mengeluarkan sudi rasa, iaitu makanan dalam tin seperti sardin, santan kelapa, buah-buahan, koktel dan mi segera. Dilaporkan juga ada rancangan untuk minyak masak, sos tomato dan sos cili istimewa. Beliau dikatakan memiliki restoran yang dinamakan Restoran Selera Sudi, terletak berhampiran pejabat urusannya Sudirman Production di Taman Seri Hartamas. Pada tahun 1983, Sudirman menubuhkan syarikatnya Sudirman Production dengan hanya seorang pekerja. Tahun 1987, Sudirman menghasilkan sebuah album berjudul Sahabat untuk anak saudara kesayangannya Atai, atau nama panjangnya Razman Azrai Zainuddin, di bawah Sudirman Production. Beliau bersama pengurusnya Mike Bernichin bercita-cita menerbitkan video yang merakam aksinya ketika konsert. Walau bagaimanapun, pada Mac 1987, Mike Bernie mengundurkan diri daripada menjadi pengurus Sudirman setelah ia merasakan Sudirman tidak dapat diurus lagi. Kemudian Sudirman melantik Darren Kanan sebagai pengurusnya sehingga Jun 1991 apabila Darren meletakkan jawatan. Sejak itu
Sudirman mahu mengurus sendiri semua kegiatan hiburannya. Sekitar Mei hingga Jun pada tahun yang sama, Sudirman telah berusaha keras mencari rakan seperjuangannya, penyanyi bersuara manja dan unik Uji Rashid, untuk menerbitkan album baru buat Uji Rashid di bawah label Sudir Record. Beliau berpendapat suara Uji Rashid akan tiada duanya dan sukar ditiru oleh mana-mana penyanyi pun. Tapi apakan daya, Uji Rashid sebenarnya berada di Kuala Lumpur untuk jangka masa yang agak lama pada waktu itu atas komitmen sebuah drama swasta yang dijayakan beliau. Malangnya, setelah Sudirman jatuh sakit, tidak lama kemudian perniagaannya Sudirman Production Sendirian Berhad dan Sudi Sendirian Berhad telah ditutup pada September 1991. Korang pernah dengar lagu Salam Terakhir yang dinyanyikan oleh Sudirman? Pernah dengar kan? Kalau korang tak pernah dengar, korang boleh dengar dekat YouTube sendiri. Sekarang aku nak cerita macam mana lagu ni dibuat dan macam mana Hafsah Hassan boleh dapat ilham untuk menulis lirik lagu ni. Salam Terakhir merupakan sebuah lagu nyanyian Sudirman Haji Arsyad yang dicipta oleh Hafsah Hassan dan susunan lagunya dibuat oleh Manan Ngah. Lagu ini pernah dimuatkan di dalam album Orang Kampung dan menjadi salah satu lagu yang sering dimainkan dan dinyanyikan berulang kali sebagai memperingati kematian beliau. Sudirman seolah-olah mengetahui bahawa dia tidak hidup lama. Penghayatan yang tinggi itu juga dapat dijiwai sepenuhnya oleh Sudirman kerana pada waktu itu beliau baru lepas bercerai. Ini bermakna berkemungkinan salam terakhir merujuk kepada salam perpisahan dengan isterinya atau memang berkaitan dengan dirinya yang akan meninggal dunia. Hafsah Hassan berkata, tapi yang pasti saya tulis seni kata lagu tu bukanlah kerana saya sudah tahu dia nak meninggal dunia, kata Hafsah Hassan. Sebaliknya, seni kata lagu itu juga ditulis berdasarkan gurauannya bahawa beliau mungkin akan mati pada usia muda. Ketika melafazkan ungkapan bahawa dirinya hidup tidak lama, ketika itu Sudirman berumur kira-kira 30 tahun. Hafsah berkata lagi, Sudirman mengungkapkan kata-kata itu di sebuah hotel selepas menyertai pertandingan lagu Kesatuan Penyiaran Asia pada tahun 1985 di Singapura. Katanya lagi, selain beliau, turut bersama dengan Sudirman pada masa itu ialah pengurusnya Mike Bernicin dan bekas wartawan hiburan berita harian Saudah Ismail. Waktu tu sebenarnya dia baru lepas bercerai, tapi dia asyik bercakap mengenai bekas isterinya je. Kami semua bercakap dengan dia. Bunga bukan sekuntum. Saya sendiri cakap pada dia, Sudir, orang macam kau kalau petik jari sekali 10 yang datang. Tapi Sudirman cakap, saya kecil, duit pun tak banyak, muka tak handsome, tapi dia pilih saya dalam banyak orang yang ada. Maksudnya Sudirman percaya dia dianugerahkan dengan cinta yang sangat suci, kata Hafsah Hassan lagi. Sekembalinya daripada Singapura, barulah beliau menulis seni kata Salam Terakhir berdasarkan perbualannya dengan Sudirman di Singapura. Antara baris kata yang sangat bermakna, salam akhir, salam yang teristimewa bersamanya, ku bermohon keampunan melaluinya, ku beri kemaafan kepadamu. Meremang ambil aku nyanyi lagu tu. Lagu itu ditujukan kepada peminatnya. Lagu itu dimuatkan di dalam album Orang Kampung pada tahun 1986, tetapi ia tidak dipopularkan seperti sekarang. Lagu itu popular setelah Sudirman meninggal dunia, kata Hafsah Hassan. Sorry, aku terasa emotional sikit. Okey, teruskan. Sekarang kita masuk chapter yang terakhir, iaitu pengakhiran misteri. Pada 17 Julai 1991, Sudirman dimasukkan ke unit rawatan rapi di Pusat Perubatan Tawakal Kuala Lumpur. Selama 4 hari, beliau telah dilaporkan pingsan setelah terjatuh. Selama 7 bulan, beliau terlantar sakit. Keluarga rapatnya merahsiakan punca penyakit dan lokasi beliau dirawat. Dalam tempoh itu, dia tidak ke mana-mana kecuali ke rumah kakaknya di Butterworth selama seminggu. Ini penjelasan daripada kakaknya. Kakak dia cakap macam ni, dia mahu peminat-peminatnya melihat dia sihat, ceria, penghibur yang hebat sebagai hero di pentas. Sememangnya dia tidak mahu meninggalkan kenangan yang teramat sedih di hati peminat setelah melihat dia terlantar sakit dan meninggal dunia. Begitulah penjelasan kakak Sudirman, Roziah, apabila ditanya apakah Sudirman sendiri yang tidak mahu orang lain melihatnya sakit
melainkan adik-beradiknya. Seorang wartawan terkenal era 80-an menegaskan punca sebenar kematian penyanyi Allahyarham Suriman Haji Arsyad akibat perbuatan sihir serta pneumonia, dan langsung tidak ada kena-mengena dengan pengambilan dadah atau AIDS seperti yang sering diperkatakan. Saudara Ismail yang juga rakan karib Allahyarham Suriman memberitahu Suriman sendiri semasa hidupnya menyedari dirinya menjadi mangsa fitnah ramai pihak yang menuduhnya mengambil dadah. Katanya disebabkan tuduhan-tuduhan itu, Sudirman pernah menjelaskan dalam beberapa sidang akhbar yang beliau tidak pernah terlibat dalam mengambil sebarang benda terlarang dalam hidupnya sebagai anak seni. Menurut Saudah, pernah selepas mengadakan persembahan di Sarawak, Sudirman mengatakan dalam satu sidang akhbar yang beliau berani bersumpah tidak mengambil dadah. Malah kata Saudah lagi, oleh kerana merasakan seolah-olah penafian itu belum cukup, Sudirman sekali lagi mengulang penafian yang sama dalam satu lagi sidang akhbar tidak lama selepas itu. Sudirman ketika itu mengakui badannya semakin kurus dan mukanya bertambah cengkung kerana terlalu penat berlatih untuk mengadakan pelbagai persembahan. Malah bila bekerja, beliau selalu hilang selera untuk makan, sehingga hampir seminggu beliau tidak menjamah nasi, hanya minum air suam je. Ketika beliau sakit, banyak cerita mistik mengenai keadaannya. Pernah seorang peminatnya dari Perak mendedahkan Sudirman ada menulis surat meminta maaf kerana baru saja baik daripada sakit disebabkan dianiaya seseorang, di mana dari tubuhnya keluar hirisan tengkorak orang mati dan dia hampir hilang ingatan. Saya antara orang yang percaya bahawa meskipun perubatan menyebut pneumonia atau jantungnya gagal berfungsi sebagai punca kematian Allahyarham, saya percaya beliau juga terkena sihir, kata Saudah dalam buku tulisannya yang bertajuk Sudirman Yang Ku Kenali pada 22 Februari 1992 bersamaan dengan 18 Syakban 1412 Hijrah, hari Sabtu jam 4 pagi sebelum subuh. Ketika berusia 37 tahun, Sudirman Haji Arsyad telah kembali ke rahmatullah di rumah kakaknya Datin Ruziah binti Haji Arsyad setelah 7 bulan mengidap penyakit radang paru-paru. Jenazah Allahyarham telah dibawa ke Termeluh dan disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Cengal, Termeluh pada hari yang sama pada pukul 3.45 petang berdekatan dengan pusara ibu bapanya. Ribuan peminat setia termasuk Perdana Menteri Malaysia ketika itu Tun Dr. Mahathir telah menziarahi jenazah Allahyarham yang dianggap sebagai satu kehilangan besar bagi dunia hiburan tanah air. Al-Fatihah. Okey guys, itulah dia serba sedikit tentang Sudirman yang penuh dengan kemasyhuran dan pengakhiran yang misteri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe, dan tunggu video aku selanjutnya. Bye.